Sejahtera bersama saya Nebri Majalah 15 Minit MMTV edisi 10 September 2024. Kita ke berita utama, Abang Bas yang tular susulan memuat naik rakaman seorang murid perempuan sebagai orang kesayangan atau crush menangis semasa didakwa di Mahkamah Session Muar hari ini. Tertuduh yang berusia 24 tahun menangis di kandang tertuduh namun mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan yang dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Sayani Muhammad Nur. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa melakukan amal seksual fizikal dengan mencium pipi kanak-kanak perempuan yang juga anak saudaranya berusia 4 tahun bagi maksud seksual antara pukul 5 hingga 6 petang dalam sebuah bas sekolah di Simpang Renggam, Keluang pada April hingga September tahun ini. Dia didakwa di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 14 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan boleh disebat jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa memerhati kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun secara berulang kali bagi maksud seksual di dalam bas sekolah di alamat yang sama bulan ini. Dia didakwa di bawah Seksyen 15-A-3 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 15 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 10 tahun atau denda tidak lebih RM20,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh dikejamin RM30,000 bagi kedua-dua pertuduhan dan menetapkan 10 Oktober depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok menegaskan kenyataan dibuat berhubung isu pensijilan halal adalah maklum balas terhadap cadangan yang dibangkitkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Setiausaha Publicity DAP itu berkata kenyataannya pada 6 September lalu hanya untuk menyuarakan pendapat untuk pihak JAKIM mengkaji semula cadangan tersebut. Tambahnya lagi, beliau tetap akan memberi kerjasama penuh kepada polis dalam siasatan itu namun tetap mengharapkan semua pihak bertenang. Terdahulu Teresa hadir ke Bukit Aman pada pukul 9.24 pagi tadi dengan ditemani peguamnya yang juga Ahli Parlimen Bangi Shahrizan Johan bagi memberi keterangan berkaitan kenyataan pensijilan halal dikatakan membebankan peniaga di Malaysia. Shahrizan berkata Teresa ditanya kira-kira 20 soalan dan tiada sebarang rampasan dilakukan oleh pihak polis. Jelasnya lagi, Teresa ketika ini disiasat mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan, Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1968. Kementerian Kesihatan KKM tidak bercadang untuk melaksanakan sebarang sekatan termasuk perintah kawalan pergerakan PKP untuk mengekang penularan virus cacar monyet atau monkeypox, mpox seperti era pandemik COVID-19 dahulu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya telah mengambil langkah siap siaga dan telah menyaring lebih 62 juta pengembara yang masuk ke negara ini tetapi kesemuanya negatif. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-20 Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Sungai Buloh hari ini. Semalam, Singapura dilaporkan mencatatkan 15 kes mpox manakala kes mpox di Malaysia boleh kekal 9 kes seperti yang direkodkan pada akhir tahun lalu. Dahulu, Zulkifli mengesahkan sehingga kini sebanyak 52 kes yang disyaki virus mpox telah didapati negatif dan kebanyakan mereka hanya dijangkiti cacar air. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mungkin perlu menjalani pembedahan sekiranya rawatan yang sedang diberikan kepadanya ekoran sakit lutut tidak mampu mengurangkan kesakitan atau memberikan kelegaan. Pakar Perunding Kanan Ortopedik Jabatan Ortopedik dan Traumatologi Hospital Kuala Lumpur, Dr. Siti Hawa Tahir memaklumkan perkara itu ketika ditanya oleh Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Colin Lawrence Sekura hari ini. Dahulu, pakar terbabit memaklumkan Najib telah dirujuk kepadanya oleh Jabatan Penjara dan mula diberikan opioid sejak malam semalam. Ketika ditanya sama ada Najib boleh menghadiri prosiding dengan menggunakan kerusi roda, doktor berkenaan menyatakan pasukan perubatan termasuk resuscitation trolley perlu diletakkan dalam keadaan bersedia di mahkamah bagi memastikan pesakit tidak mengalami kesan yang teruk akibat opioid tersebut.
Selepas itu, Hakim Sekora telah menangguhkan pendengaran hujaan di akhir kes pendakwaan yang sepatutnya memasuki hari ke-6 hari ini ke hari Khamis ini bagi mengetahui status kesihatan terkini Najib. Sebelum ini, Hakim terbabit menetapkan 30 September depan untuk pihak-pihak menamatkan hujah masing-masing sebelum keputusan akhir pendakwaan dijangka dibuat sekitar November ini. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan utusan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shot.mediamulia.com.my sekarang. Utusan Malaysia dan Kosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Mahkamah Persekutuan hari ini mengenepikan hukuman gantung sampai mati terhadap seorang bekas anggota tentera atas kesalahan membunuh seorang ibu tunggal anak 7-10 tahun lalu. Keputusan itu dibuat panel 3 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat ketika bersidang hari ini bersama Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nordin Hassan. Muhammad Yushairi Saidin, 47 tahun yang kini menjalani hukuman di penjara pokok Senin itu dijatuhi hukuman penjara 38 tahun dari tarikh dia ditangkap pada 31 Oktober 2014 dan 12 sebatan. Sementara Timbalan Pendakwa Raya Datuk Yusani Amir Abdul Karim berkata, pihak pendakwaan tidak membantah pindaan hukuman mati itu namun memohon mahkamah menjatuhkan hukuman penjara sehingga 40 tahun mengambil kira perbuatan pemohon terhadap mangsa ketika kejadian. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Yushairi didapati bersalah membunuh Hasma Norlela Zaini 53 tahun di kawasan rehat dan rawat RNR Gunung Inas di Baling antara pukul 2.30 hingga 7 pagi 21 September 2014. Berdasarkan fakta kes, mayat ibu tunggal tersebut yang juga kekasih pemohon ditumit tertiarap dalam keadaan tanpa pakaian dengan kesan sekurang-kurangnya 17 luka tikaman pada anggota badan. Didakwa hangat bercinta dengan juru video peribadi, penyanyi Aina Abdul menafikan tuduhan tersebut bahkan menegaskan tiada sesiapa yang bertakhta dalam hatinya buat masa ini. Tiada masa, Aina atau nama sebenar Nurul Aina Abdul Ghani 31 tahun berkata jejaka yang cuba mendekati dirinya hanya akan menanggung rugi memandangkan dia terlampau sibuk dengan kerja. Menyimpan rapat cerita dalam kain, pelantun lagu Puas Sudah Itu memilih untuk tidak terbuka berkongsi hal peribadi terutama perihal cinta. Katanya biarlah peminat dan orang luar mengenali dirinya secara mendalam menerusi tulisan dan komposisi muzik ciptaannya. Paling penting, ujarnya, dia menyerahkan perihal jodoh kepada Tuhan selain mengakui pintu hatinya masih belum terbuka. Lalu terdapat beberapa individu meninggalkan komen pada sebuah video memaparkan Aina berkongsi mengenai ciri-ciri lelaki idamannya. Kita ke berita dunia. Polis Australia dan polis antarabangsa Interpol memburu seorang lelaki yang dipercayai melarikan diri dari negara ini selepas menyimbah kopi panas terhadap seorang bayi bulan lalu. Serangan itu mengakibatkan bayi lelaki berusia 9 bulan tersebut melecur teruk pada muka dan anggota badan. Justru polis Queensland telah mengeluarkan waran tangkap terhadap suspek yang berusia 33 tahun atas tuduhan cubaan menyebabkan kecederaan parah dan boleh dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Pihak berkuasa mendedahkan suspek melarikan diri dari lapangan terbang Sydney 6 hari selepas kejadian dan hanya 12 jam sebelum mereka dapat mengesahkan identitinya. Dalam kejadian pada 31 Ogos lalu, bayi malang itu bersama keluarganya sedang berkelah di sebuah taman di kawasan pinggir bandar apabila saksi melihat seorang lelaki asing menghampiri dan menyimbah kopi dari termos kepada mangsa sebelum melarikan diri.
Menurut ibu bapa mangsa, anak mereka yang melecur turut memerlukan beberapa pembedahan dan proses pemulihan mungkin memakan masa bertahun-tahun. Pasangan usahawan batik di Pekalongan, wilayah Jawa Barat, Indonesia melempar wang tunai dan memberikan pelbagai hadiah bernilai RM9,863 kepada orang ramai sempena meraihkan kelahiran anak mereka. Mereka yang dikenali sebagai Ubaidillah dan Fitri Handayani membuat sumbangan itu dalam acara digelar dundunan, iaitu tradisi ketika bayi berusia 7 bulan. Orang ramai yang mendapat tahu mengenai acara itu berpusu-pusu berkumpul di hadapan rumah mereka sehingga menyebabkan keadaan menjadi tidak terkawal. Ketika wang dilempar, orang ramai berebut-rebut dan saling menolak sehingga kan ada antara mereka yang pingsan, cedera serta kehilangan barang peribadi. Berikutan kejadian itu, pihak polis terpaksa campur tangan bagi mengelak daripada berlakunya perkara yang tidak diingini. Antara beberapa barangan lain yang turut dihadiahkan kepada penduduk bertuah adalah kipas angin, televisyen dan peti sejuk. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, kerjasama strategik antara Malaysia dan China terus memperkukuh ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata China merupakan rakan dagangan terbesar Malaysia selama 15 tahun berturut-turut dengan jumlah dagangan hampir $100 bilion AS. Tambah beliau, lawatan Perdana Menteri China Li Qiang pada 18 Jun lalu turut menyerat hubungan ini dengan pemeteraian kitaran kedua program kerjasama ekonomi dan perdagangan 5 tahun. Pada masa sama, Anwar turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memperkukuh lanskap ekonomi negara melalui kerangka ekonomi madani. Menurutnya, Malaysia sentiasa terbuka kepada nasihat pelabur untuk mewujudkan persekitaran kondusif bagi pelaburan dan inovasi. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menyasarkan RM6 bilion nilai Memorandum Persefahaman MOU dan Memorandum Perjanjian MOA dimeterai sepanjang hampir 2 minggu Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2024. Menurutnya, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata penganjuran MAHA 2024 yang berlangsung selama 12 hari bermula 11 hingga 22 September itu turut menyasarkan RM40 juta nilai jualan langsung. Bertema Harvesting Tomorrow Where Dreams Blossom, MAHA 2024 mencerminkan aspirasi dan matlamat KPKM untuk menuai kejayaan di masa hadapan dengan usaha dan inovasi yang diterokai pada hari ini. MAHA 2024 menetapkan 8 fokus utama iaitu sambutan 100 tahun MAHA, pertanian, kelestarian, modal insan madani, teknologi, agropelancongan, MAHA Go Global dan pelaburan. Malah sehingga kini 16 negara telah mengesahkan penyertaan antaranya Jepun, Thailand, Brunei, Indonesia, China, Rusia, Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah. Berita sukan, pemain persorangan negara Lee Zijia kini berada di kedudukan ketiga terbaik dunia berdasarkan kemas kini ranking Persekutuan Badminton Dunia BWF yang dikeluarkan hari ini. Pemenang gangsa Olimpik Paris 2024 itu menggantikan Jonathan Christie dari Indonesia yang jatuh pada kedudukan ke-7 selepas beberapa bulan terakhir yang mengecewakan. Zijia mengumpul 83,716 mata meninggalkan dua lagi pemain iaitu pemenang pingat perak sukan Olimpik Paris dari Thailand, Kunlavut Vititsarn 8 dan Anders Antonsen dari Denmark 5. Sebagai rekod kedudukan terbaik yang pernah dihuni oleh Zijia adalah di tangga kedua pada 25 Oktober 2022. Sebab itu, dua lagi wakil negara Eng Zeyong serta Leong Jun Hao masih kekal dalam kelompok 30 pemain terbaik dengan masing-masing berada di tangga ke-25 dan 29 dunia. Acara snooker akan dipertandingkan pada Tamasya Sukan Melaka 2024 bagi merebut Piala Ketua Menteri untuk tahun kedua bermula di peringkat Dewan Undangan Negeri dari 22 September hingga 16 November depan.
Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia dan Badan Bukan Kerajaan NGO Negeri, Datu Vivi Shanmugam berkata ia diselitkan sebagai salah satu daripada 6 acara dipertandingkan atas permintaan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Menurutnya, bagi peringkat parlimen pula, pusingan akhir bakal berlangsung dari 17 November hingga 15 Disember depan, manakala 5 acara yang dikekalkan adalah bola sepak, futsal, sepak takraw, bola keranjang dan bola jaring. Sementara itu, seramai 25,000 peserta dijangka akan menyertai 6 acara sukan yang akan dipertandingkan pada Tamasya kali ini. Tambah Shanmugam, pengajar juga mengambil keputusan melonggarkan syarat pertandingan dengan membenarkan bekas pemain kebangsaan berusia lebih 40 tahun beraksi dalam semua acara. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 11 September 2024. Jangan lupa dapatkan khabar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.